Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PIRS lah. Okey. Di bawah subtopik kesihatan diri dan reproduktif. Okay, kita sebagai pengenalan. Okey, istilah gender merujuk pandangan umum masyarakat berkenaan cara seseorang membawa diri, sama ada dari segi pertuturan dan tingkah laku seorang lelaki atau perempuan. Aspek ini meliputi identiti gender dan peranan gender. Kedua-dua aspek ini mampu membentuk satu stereotip gender dan diskriminasi mengikut norma keluarga, budaya dan masyarakat. Kita tahu sini ya, gender. Okey, so gender, pertama peranan gender, iaitu maskulin untuk lelaki, feminin untuk wanita. Kemudian orientasi gender, pandangan diri terhadap ciri-ciri serta nilai diri tentang aspek fizikalnya. Dan ketiga, identiti gender, iaitu perempuan atau lelaki. Kita tengok perbualan ini ya. Walaupun berbeza, kami sama, tajuk dia. Kita tengok ni. Nitya dan Zain berada di Stadium Nasional untuk menyaksikan perlawanan bola sepak. Sementara menantikan perlawanan bermula, mereka memerhatikan gelagat para penyokong. Zain pun berkata, "Wah, ramai juga perempuan di sini. Saya sangkakan tidak ramai perempuan yang berminat dengan bola sepak." Nitya pun berkata, "Awak ni stereotip gender sangatlah, Zain." Zain berkata, "Stereotip gender? Apa maksudnya Nitya?" Sini apa berkata, stereotip gender bermaksud pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat secara umum tentang ciri-ciri seorang seperti jantina, ras atau budaya. Zain pun berkata, "Cuba lihat keluarga itu," pula Nitya. "Comel kan anak-anak itu?" Nitya pun berkata, "Ya, Zain, nampaknya mereka jelas mempamerkan identiti gender yang tepat." Zain pun berkata, "Contohnya Nitya." Identiti gender merujuk kepada tata cara yang memperlihatkan aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak serta tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Zain pun kata, "Oh, macam keluarga itu. Ya, saya lihat ayahnya sentiasa memastikan keselamatan anaknya. Ibunya pula membekalkan roti agar anaknya tidak lapar." Dia pun kata, "Itulah peranan gender yang meliputi aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak dan tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat." Zain, kalau kita lihat sekarang, jurang perbezaan antara lelaki dan perempuan semakin mengecil. Tidak ada diskriminasi gender, contohnya dalam aspek pekerjaan dan tanggungjawab. Kemudian kita tengok ini pula. Sama tapi tak serupa. Kebanyakan individu mempelajari peranan gender, watak dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini melibatkan pembentukan peranan gender melalui proses pemerhatian dan peniruan, iaitu mengikut apa-apa yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Aspek-aspek yang dibentuk dan menjadi asas masyarakat terhadap peranan gender ialah penampilan, perwatakan serta tingkah laku seseorang. Selain itu, hak dan tanggungjawab mengikut dan jenayah juga dititikberatkan. Contoh satu, dalam aspek kerjaya ya, juruterbang, saintis, jururawat. Kerjaya sebagai juruterbang atau saintis tidak terhad kepada lelaki. Begitu juga profesion perguruan dan kejururatan tidak terhad kepada perempuan sahaja. Kita tengok contoh dua. Mengambil bahagian dalam pertandingan memasak. Aceh meminati bidang masakan. Dia ingin mengambil bahagian dalam satu pertandingan memasak dan meminta bantuan kakaknya untuk mengisi borang penyertaan. Kakaknya menertawakan Aceh dan berkata bahawa orang lelaki tiada tempat di dapur. Seterusnya kita pergi kepada kesamaan gender budaya murni. Perkara 8 Perlembagaan Malaysia. Semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Hak kesamaan ini amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia.
dan seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Kesesamaan gender perlu ditekankan dan ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Hal ini merangkumi kesesamaan dari aspek pendidikan, peluang pekerjaan dan perlindungan hak asasi. Hak kesesamaan ini dikira sebagai salah satu kebebasan asasi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. So jadi antara keratan akhbar dan poster tentang ketaksamaan gender terhadap golongan khas. Iaitu contohnya kaum ibu mengandung dijaga. Ini majikan dia ambil OKU sebagai pekerja equal. Tiada diskriminasi gender. Itu saja daripada cikgu. Sekiranya ada apa-apa soalan yang tidak faham, kamu boleh tanya kepada cikgu. Sekian, terima kasih.